dia orang besar. Tapi itu pun dah satu kerja yang sangat besar lah. Dan lagi satu yang buat sivil punya, iaitu jenayah. Ya? Maksudnya ini yang peguam bela, peguam cara, yang masuk bicara, mencari saksi dan sebagainya. Yang ini untuk kes-kes jenayah. So kita kena tahulah kat situ, dia bukan semua peguam tu sama saja kan. Jadi kalau yang jual beli tu, dia lebih main dengan terms kan, dia main dengan tanda tangan. Tapi akhirnya kalau ada pihak yang tidak menepati juga, mereka akan masuk juga, ya, masuk untuk dibicarakan kes tersebut. Jadi sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah, mesti ada di sana ya suatu kebaikan. Paling-paling kurang kita tahu kan, oh dia ni sihat lagi, hidup lagi kawan aku ni, macam tu kan. Paling kurang. Yang kedua mungkin kita dapat maklumat, yang ketiga mungkin kita dapat bertukar pandangan, ni kita dapat bertukar idea. Yang ini suatu perkara yang sangat baguslah. Ini untuk kawan-kawan. Ada di sana juga ikatan yang lebih kuat lagi, iaitu ikatan qarabah, ikatan kerabat, orang Melayu panggil. Asal tu bahasa Arab tu sebenarnya qarabah, qurbun, qaf raba, qarib. Jadi kenapa dibagi nama qarabah? Kerana dari sudut kita hidup sesama manusia ini, yang paling dekat dengan kita, sebab dia sebut qarabah tadi, ialah keluarga kita. Ataupun yang kita sebut sebagai satu ikatan yang terbina kerana rahim. Itulah tajuk kita pada hari ini, silatur rahim. Ataupun namanya sebagai kaum kerabat, namanya sebagai ahli keluarga, ataupun ada juga nama sebagai apa orang kata, sedarah sedaging, macam itulah ya. Darah sedarah sedaging. Ada orang bagi nama, apa orang kata, ni bukan orang lain ni, ini keluarga kita. Keluarga, di keluarga tu kadang-kadang bukan keluarga kecil tapi keluarga besar. Inilah maksud daripada suatu ikatan yang lebih dekat berbanding dengan kawan, berbanding dengan satu tempat kerja ataupun dengan satu sekolah dahulunya, yang mana membawa kepada ikatan yang sangat kuat, yang pada ikatan ini walaupun kita nafikan tetapi dia tetap ada. Di sanalah ada sahabat-sahabat keutamaan untuk kita menjaga silaturahim. Dan pastinya apabila datang hari raya, kita akan kembali bersama dengan keluarga. Ya, bila kita kerja mungkin kita tak sempat sangat. Dengan siapa kita tak sempat? Bukan dengan orang lain. Kadang-kadang anak pun tak sempat nak spend time. Ya, bila kita mesej kawan-kawan kita, bila hari cuti, hari sekolah, itulah waktu mereka gunakan masa untuk anak-anak. Gunakan masa untuk ibu dan ayah. Yang mana sebelum ni nak serve, nak khidmat pada ibu dan ayah mungkin terhad sangat. Dengan kerja kita, jauh kita dengan mak dengan ayah. Adik-beradik, waktu itulah kita nak gather-gather. Orang kata nak bersama dengan adik-beradik, bersama dengan anak saudara, sepupu-sepupu. Ya? Itulah waktunya, waktu-waktu Aidilfitri. Jadi kenapa Aidilfitri ini suatu perkara, suatu peristiwa atau momen yang sangat penting? Kerana dia akan menjadi salah satu daripada jambatan. Salah satu tempat, one stop, untuk kita menghubungkan yang mana mereka ni memang ada hak. Ya? Mereka ni ada perkara yang perlu kita sebagai seorang ahli keluarga yang memberikan hak kepada mereka. Dari sudut apa? Dari sudut silaturahim itu, dia ada pelbagai haknya berkaitan dengan tanya khabar kebajikan. Ya? Sihat ke tak sihat? Kita kena tahu. Ya? Kalau hari biasa-biasa, kalau kita dengar, tapi kadang-kadang tak sempat kita nak melawat, betul tak? Tapi Ramadan, silaturahim, di dalam Syawal, dia adalah satu perkara yang sebenarnya kita sedang berhutang dengan ahli keluarga kita. Yang mana kita perlu tunaikan hak tersebut untuk bertanya bagaimana kesihatan mereka. Sihat ataupun tak, apa yang boleh kita bantu. Kalau dia tak sihat. Kalau kita boleh bantu dari sudut kesihatan, contohlah staf kat klinik Siti kan, dia tahu kan. Sebab apa? Banyak dah sakit, jadi kalau dia jaga kaunter pun dia tahu dah apa yang boleh membantu. Jadi bila jumpa dengan ahli keluarga, boleh nasihat ataupun bagi cadangan. Oh, saya rasa cuba pergi dekat klinik Siti. Dia ada, dia punya servis, contoh begitu. Jadi kita sebagai seorang ahli keluarga
Apa yang boleh kita bantu kepada ahli keluarga kita untuk mereka ini dapat hak dari sudut kebajikan, kesihatan, keselamatan. Mereka okey tak? Jangan sampai kita buat tak tahu. Dalam keluarga kecil pun kadang-kadang ada orang yang tak ambil tahu pun. Dia ni hidup ke mati tak ada siapa tahu. Ini suatu perkara yang sebenarnya sangat-sangat memberi kesan kepada jiwa kita. Ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih kerana Allah, keluarga adalah satu kekuatan yang mana apabila kita bersama, dia ada satu perkara yang Allah akan turunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalamnya yang disampaikan oleh Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyambungkan rahim, menyambungkan silaturrahim, maka dia akan disambungkan oleh Allah. Siapa yang memutuskan silaturrahim, maka dia akan diputuskan oleh Allah. Al-Qamaqala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut membawakan kepada kita, rupanya silaturrahim ini suatu perkara yang luar biasa lah. Luar biasa. Sebab dia berkait dengan apa? Dia berkait dengan hak Allah terus. Dia berkait langsung dengan rahmat Allah dan dia berkait langsung dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau bolehlah, boleh bagi pada akak telefon Hanis. Nak buka surah Muhammad ayat 22. InsyaAllah kita akan tengok sedikit pada hari ini kenapa berkait dengan silaturahim ini suatu perkara yang sangat penting. Mari kita tengok sama-sama. Ada apps ke? Apps Quran ada? Ada, boleh ya? Jom kita cuba buka surah Muhammad ayat 22. Ayat 22, 23. Okey, baik. Jumpa dah? Okey, surah Muhammad. Kenapa dia tak keluar sini? Surah Muhammad. Okey, kita baca dahulu ayat 22, kemudian ayat 23. So, dua ayat lah yang kita nak tengok sama-sama. Okey. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم. Boleh bacakan terjemahannya? Boleh? Puan kita? 22 dulu. Betul. Okey, ayat 23. Okey, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya baru bersama dengan ada seorang ibu ya. Ibu-ibu ni dia dah pencen lah. Dah pencen, jadi dia kata macam ni tau. Dia kata pada saya, dia kata, Ustazah, kenapa makin baca terjemahan makin tak faham? Dia buat macam ni, dia baca Quran dan dia baca terjemahan daripada juzuk pertama sampai dah juzuk kelima dah. Maksudnya dia istiqamah tu. Tapi dia kata, kenapa tak faham ya? Pernah tak ada perasaan macam tu kan? Kalau baca ayat ni rasa macam baca ayat dan kemudian baca terjemahan tu rasa boleh faham tak? Rasa boleh faham Sikit lah. Okey, apa yang puan rasa macam lebih kurang lah maksud ayat ni?
apa yang silaturahim, ada banyak kerosakan yang berlaku. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Cantik, cantik. Ada pendapat, ada tambahan yang lain? Daripada terjemahan. Orang dah tolong terjemah dah untuk kita kan. Jadi kita rasa macam patutnya dah boleh kita keluarkan lah. Apa isi ataupun yang kita nak faham sama-sama daripada dua ayat ni. Ada tambahan daripada sahabat-sahabat yang lain. Pada ayat 22 dulu. Semua setuju je ya dengan puan kita ya. Semua setuju lengkap dah tu puan-puan kita bagi ni. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Puan apa puan namanya ya? Puan Syasha. Okay, terima kasih Puan Syasha. InsyaAllah kita akan tengok pada ayat ini ya, suatu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam bentuk soalan. Fahal. Tengok dekat ayat 22 tu, ayat pertama, fahal. Iaitu, mengapakah, hal ini apakahlah, mengapakah kamu tidak mematuhi. Ya? Tetapi persoalan tersebut, bukan persoalan yang Allah mahukan jawapannya, tak. Sebab Allah dah tahu dah kenapa. Tetapi Allah bertanya sebagai untuk mengherdik begitu ataupun Allah nak bagi tahu awak kenapa kalian ni begitu. Persoalan yang menunjukkan persoalan kepada ingkari, persoalan yang kenapa kalian buat begini Baik. Fahal asaitum, adakah kamu harus bimbang dan khawatir tatkala kamu diberikan jawatan ataupun kuasa. Manusia Allah bagi buka bumi ini untuk kita memimpin. Kita ni khalifah. Kita tak perasan. Tak perasan pula jadi pemimpin. Sebab saya ni orang biasa je, bukannya ketua pun. Tapi rupanya kita semua adalah pemimpin. Setiap daripada manusia dekat atas muka bumi ini adalah pemimpin ataupun kita kata leader. Sebab itu kepimpinan perlu dididik, perlu disemat dalam diri setiap orang. Setiap orang kena ada karakter memimpin. Dekat mana karakter memimpin ini akan berfungsi? Paling kurang karakter memimpin ini akan berfungsi untuk diri dia. Kita tak jadikan orang lain yang akan memimpin kita. Contoh, kalau orang tu ke laut, kita pun ke laut jugalah. Sebab apa? Kita tak ada jiwa pemimpin. Sebab itu anak-anak, kita tengok daripada kecil, kita didik mereka untuk mereka ada pendirian. Betul tak? Leadership dia mesti ada pendirian. Leadership mesti dia tahu apa yang perlu kita buat. Nak jadi ketua, takkan tak tahu. Ketua kepada siapa? Ni ketua pada tangan kita. Ketua pada kaki kita. Ketua pada tubuh badan kita ni. Kita yang akan tentukan. Contoh tengah hari kejap lagi. Apa yang kita nak makan, betul tak? Kan? Apa yang kat mana kita nak pergi? Siapa ketua? Saya adalah BOD. Board of Director lah yang buat keputusan. Untuk apa? Untuk makan apa? Untuk pergi mana? Untuk nak guna apa yang ada depan kita ini? Sesuatu yang bagus untuk diri kita. Baik. Jadi itu paling kurang pada diri kita. Dan pada muka bumi ini, leadernya juga adalah manusia. Yang mana manusia dipertanggungjawabkan untuk mendidik ataupun menjaga alam ini supaya alam ini tidak berlaku kerosakan. Sebab itu Allah SWT sebut, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Tak kala kamu dah diberi kuasa oleh Allah untuk kamu mentadbir muka bumi ini, ataupun kamu diberikan kelebihan-kelebihan untuk kamu menjaga apa yang kamu ada, waktu itu kamu mula lupa diri. Sebelum dapat kuasa, contohlah sebelum pilihan raya, janji manifesto semua indah belaka kan. Tapi lepas dah dapat kuasa macam mana?
Apa projek yang aku nak kaut? Macam tu lah. Ini benda biasa. Kenapa? Lepas dapat kuasa, dia lupa. Masa tak dapat kuasa, dia minta macam-macam. Tapi bila dia dapat kuasa, dia lupa. Akhirnya apa manusia buat? Apa yang manusia lalai? Iaitu manusia mula melakukan antufsidu fil ard, iaitu dosa, melakukan kerosakan di muka bumi ini. Antufsidu iaitu melakukan kerosakan. Di mana? Di atas muka bumi ini. Apakah kerosakan yang kita maksudkan? Adakah kerosakan itu maksudnya kita buat vandalisme saja? Betul tak? Ustazah, saya tak buat vandalisme, jadi saya tak buat kerosakan lah. Saya tak conteng-conteng pun. Itu betul juga. Itu kerosakan harta awam. Tetapi maksud kerosakan dalam ayat ini lebih besar daripada itu. Iaitu apa? Melakukan maksiat dan dosa. Ketahuilah kita, apa yang akan merosakkan muka bumi ini ialah apabila kita melakukan dosa, di sanalah Allah SWT akan merosakkan ataupun memberikan sesuatu, akhirnya bumi ini akan jadi musnah. Kenapa? Tangan-tangan manusia yang melakukan dosa. Jadi bila sebut antufsidu fil ard, apa sahaja dosa, dia akan merosakkan muka bumi ini. Alam pun marah kat kita. Saya duduk Pontian. Masa tahun berapa 2000 berapa tak ingat. Masa tu hujan lebat. Malam. Masa tu raya, kau tak silap, raya hujung-hujung lah. Lepas tu daripada rumah saya tu boleh dengar bunyi kuat sangat. Memang hujan dengan lebat, dengan bunyi tu memang sangat kuat. Rupanya dalam rumah saya perjalanan nak ke satu gunung. Kita namakan Gunung Pulai. Ada orang Pontian sini. Dahsyat. Sahabat-sahabat dahsyat. Dekat Gunung Pulai tu memang tempat ni lah, air terjun. Tempat peranginan. Tempat yang memang kami selalu pergilah. Dia punya kayu dia, pokok dia besar-besar. Kan? Besar dia bukan besar sikit lah, besar-besar betul. Kayu-kayu balak macam tu. Masa yang bunyi guruh lebat-lebat tu, dia punya kayu-kayu, pokok tu semua tertanggal. Dan dia dah jadi macam apa dah jadi macam tornado lah Rumah tu semua habis. Dia makan semua rumah-rumah kat situ. Daripada air terjun, dia jadi macam gaung dah. Kami pergi selepas berapa minggu tempat tu, memang tak berbentuk. Sekarang ni diorang dah buat balik lah. Memang sangat dahsyat. Apakah sebab? Sebab tu bila kita tengok musibah berlaku, ini bukan sebab dia bencana alam. Tak, dia ada perbuatan tangan manusia. Bila dinasihat-nasihat, orang tak nak dengar juga. Tak apa. Allah kata biar aku yang bagi peringatan. Tempat yang alam Allah, alam indah, segala pokok, kayan, bunga semua, mereka semua ni semua berzikir. Kita perasan tak? Dia semua berzikir. Datang manusia yang jadi khalifah atas muka bumi ini, dekat atas tu lah tempat beromen. Lagi tinggi, lagi orang tak naik, betul tak? Orang mandi kat bawah-bawah. Yang atas-atas tu rupanya tempat projek. Macam-macam jenis. Daripada satu level ke satu level. Alam pun marah. Ya Allah, laknatlah manusia ni. Ya Allah, mereka ni tidak menghormati. Ini bumi kau, ya Allah. Akhirnya, kenapa berlaku kerosakan? Sebab tangan manusia itu sendiri. Sebab tu dosa dan maksiat. Ini sangat bahaya. Kalau kita buat kebaikan, itu adalah sesuatu yang kita panggil sebagai kita memakmurkan muka bumi Allah. Bukan makmur muka bumi Allah ni dengan pasang lampu. Bukan makmur bumi Allah ni dengan hiasi jalan. Tetapi kita makmurkan bumi Allah dengan kebaikan. Apa saja kebaikan yang kita buat, itu semua memakmurkan bumi. Dan apa saja dosa yang kita buat, semua itu akan merosakkan muka bumi Allah ini. Itu adalah dosa yang mana manusia lupa. Lepas dapat jadi pemerintah di atas muka bumi ini, dapat menguasai muka bumi ini, dapat buat apa saja di atas muka bumi ini, dia melakukan kerosakan. Baik. Yang kedua, nampak tak perkataan?
an tufsidu fil ardi, lepas tu wa. Okey? Wa itu dan. Okey, dan maksudnya ada lagi satu lah. Apa yang kedua? Dosa yang manusia lakukan, wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu memutuskan silatul rahim. Baik. Jadi memutuskan silaturahim, kalau ikutkan, dia adalah dosa lah. Dia adalah suatu maksiat kepada Allah. Kenapa diasingkan? Yang pertama tadi, dosa dan maksiat apa sahaja secara umumnya. Dan kemudian yang kedua, iaitu memutuskan silaturahim, diasingkan seolah-olah yang kedua ni tak termasuk daripada yang pertama, betul tak? Bahasa Quran ataupun gaya bahasa Quran, dia sangat-sangat indah. Dia tidak akan berlaku sengaja kot, ataupun Allah tak perasan kot yang dia adalah sebahagian pada dosa dan Allah letakkan sebagai dosa yang kedua. Tidak. Dia mesti ada sebab. Apakah sebabnya? Kerana dosa memutuskan silaturahim ini terlalu banyak berlaku dekat dalam dunia. Akhirnya Allah takhsis. Datang umum dulu, iaitu dosa dan maksiat. Dan kemudian datang yang khusus. Yang mana datang khusus tadi kerana apa? Kerana terlalu banyak. So kita dalam dewan ni ada lebih kurang dalam 15 orang. Rasa-rasalah nak tanya. Ni jujur saya jawab ya. Soalan tak ada lagi. Tapi saya jawab dulu. Jawapannya ya. Ada tak di antara keluarga kita ni, 15 keluarga ni, ikutlah keluarga kecil ke keluarga besar, yang tak bergaduh dalam keluarga? Yang tak ada boleh angkat tangan. Gaya ni tu macam memang ada semua ya. Ada semua. Cakap macam-macam pattern, betul tak? Sebab tu macam-macam lah. Yang ni jenis, apa orang kata, hati tisu, tak boleh salah sikit. Dah berajuk. Kan? Padahal orang tu tak maksudkan pun. Kan? Tapi dia ni jadi sensitif kan. Berajuk. Dah tak balik raya. Berapa tahun dah? 5 tahun tak balik raya. Yang bergaduh sebab material, ada juga. Sebab apa? Patutnya tanah tu aku yang punya. Apa sebab pula abang yang ambil? Tak puas hati dengan pembahagian harta pusaka. Akhir bawa diri. Yang sebab apa lagi? Sebab saya ni tak sama macam orang lain. Orang lain semua ada kereta. Saya tak ada kereta. Dia tak balik juga. Sebab apa? Sebab rasa rendah diri. Ataupun macam-macam lah sebab yang menjanda dan sebagainya. Ada sebab. Dan akhirnya kadang-kadang membawa kepada apa? Sampai terputus silaturahim. Tak ambil tahu dah. Pak Long, Pak Ngah tu memang dah tak boleh berjumpa. Kan? Kalau jumpa sahaja memang jawabnya meletuplah perang dunia ketiga. Jadi baiklah diorang tak payah jumpa. Kan? Daripada beraya jadi bergaduh. Kan? Daripada elok nak jadi elok jadi tak elok. Jadi sahabat-sahabat terlalu banyak. Kerana banyaknya dosa ini, Allah SWT takhsiskan ataupun sebut secara khusus. Okey? Baik. 2 perkara tadi. Dan kemudian ayat 23. Ayat 23, suatu kesimpulan bagi apa yang berlaku pada ayat yang kedua. Iaitu orang-orang yang melakukan kerosakan atas muka bumi. 1. Yang kedua, orang-orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim dan juga yang melakukan kerosakan pada muka bumi. Ulaika allazi, mereka itulah orang yang akan apa? La'anahumullah. Ini laknat sahabat-sahabat. Laknat. Yang Allah akan laknat mereka. Dosa-dosa ni dosa yang bukan tahap marah tapi tahap dah kena laknat. Kalau Allah marah, dia pun dah teruk dah. Tapi kalau laknat ini maksudnya jauh dari rahmat Allah. Itu maksud laknat. Nak masuk syurga dengan rahmat. Jadi maksudnya kalau seorang itu
jauh daripada rahmat, maksudnya jauh daripada syurga. Ada tempat lain ke antara syurga dan neraka? Jadi maksud kalau tak ke syurga, ke mana kita? Allahu Akbar. Orang yang putuskan silaturahim ni, tempatnya tu. Tapi siapa menghubungkan silaturahim, man qata'ani qata'ahu Allah. Siapa yang memutuskan aku, dia akan diputuskan oleh Allah daripada rahmat. Dan orang yang terputus pada rahmat, itu sajalah tempat yang layak untuk diri dia, iaitu di neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Ni takut. Bila kita dengar laknat, ni suatu perkara yang tahap dia, tahap alam yang paling kuat sekali lah. Maksudnya yang kita, tak boleh ni. Ini orang yang belajar. Orang yang membaca Al-Quran dengan hati. Tapi kalau dia tak baca Quran dengan hati, dia bergaduh adik-beradik, dia takut tak? Dia tak takut lah. Dia rasa apa? Oh, dia rasa aku yang seronok. Aku yang betul. Betul tak? Orang bergaduh, dia rasa seronok. Dia duk rasa dia padan muka dia. Aku dah tak cakap dengan dia. Dia lupa nak padankan muka dia sendiri sebab dia tak baca ayat ni. Kalau dia baca ayat ni, aku ni, aku solat. Aku tutup aurat. Aku sedekah. Aku puasa. Tapi cuma satu je. Aku memutuskan silaturahim. Oh, rupanya aku ni dapat laknat ni. Sebab apa? Bila baca ayat ni, kita akan melihat kepada diri kita bahawa untuk kita menjadi seorang yang dekat dengan Allah, orang yang nak layak masuk syurga Allah, dia bukan mudah. Dia bukan sahaja dengan hubungan yang kita terus dengan Allah. Kenapa? Yang solat tadi kita terus dengan Allah. Yang solat, yang puasa, yang sedekah kita dengan Allah. Tapi kita lupa bahawa kita ada hubungan dengan ni, dekat sekeliling kita ni. Yang namanya hubungan secara, saya pun lupa, vertikal macam ni . Ni vertikal kan? Yang ni horizontal kan? So dia buat yang vertikal dengan Allah, tapi horizontal dengan manusia. Dengan alam, tu kita tak cerita lah dengan alam, kita tak cerita lagi dengan makhluk lain seperti binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Tu banyak lagi dia punya bab-bab. Kita ambil yang manusia dulu. Sebab bila sebut silaturahim, tak ada orang silaturahim dengan meja, Kak. Saya tahun ni saya silaturahim dengan meja je lah. Sebab raya meja, kan? Tak adanya. Semua silaturahim dengan manusia. Jadi dengan manusia tadi tu penting. Setiap orang yang ada di sekeliling kita, mereka ini boleh menjadi jalan untuk kita ke syurga ataupun penyebab penghalang untuk kita ke syurga Allah. Ya Allah. Maka jangan mengambil, memutuskan silaturahim ini sebagai suatu perkara yang okey, aku dah menang lah. Sebab apa? Sebab dia tak nak terima aku dan aku teruskan permusuhan dengan abang aku, teruskan permusuhan dengan pakcik aku, dan ada yang lebih best lagi, permusuhan dengan mak ayah sendiri. Mak ayah musuh dengan anak. Siap halau. Halau siapa ni? Halau mak sendiri. Halau anak sendiri daripada rumah. Yang mengajuk bawa diri lain cerita. Yang ni dia halau sendiri. Allahu Akbar. Ini semua sangat-sangat banyak berlaku, dan perkara ini adalah suatu perkara yang kita kena ingat. Nak masuk syurga itu bukan saja dengan salat, tetapi dengan silaturahim. Sebab topik ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat besar. Kerana dia merupakan jalan untuk kita ke syurga ataupun terhalang jalan seorang ke syurga kerana silaturahim. Sebab tu rahim itu, silaturahim itu, dia mengambil salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua-duanya berasal daripada perkataan sama, iaitu rahimah. Iaitu perkataan rahim. Perkataan kasih. Cantik sangat maksud kasih tadi.
dan lantas diberi nama rahim wanita itu rahim. Kan? Rahimah tanpa rahim. Pernah tengok cerita tu? Rahimah tanpa rahim. Ya, walaupun dia tidak ada rahim, tetapi di sanalah, itulah namanya rahim, yang mana maksudnya adalah kasih. Maksudnya adalah sayang. Maksudnya adalah cinta. Sebab tu orang perempuan, dia kalau dah orang tu betul-betul sayang dia, dia bagi semua sekali, betul tak? Cinta dia sangat besar. Sebab apa? Dia ada rahim. Orang lelaki, dia dah bagi cinta pada isteri dia. Tapi boleh dia tambah lagi satu. Dia kata, bukan maksud abang tak sayang awak. Sayang juga, tapi ada sayang yang lain. Maksudnya dia boleh bagi ke hati dia. Orang perempuan tak boleh. Sebab tu dalam dunia, sampailah ke syurga sahabat-sahabat, dia sama. Orang lelaki dekat dalam syurga, dia ada bidadari. Orang perempuan ada apa? Saya pun dengar juga ada. Perempuan ada bidadara. Kan? Mana ada bidadara? Bidadari je ada. Hurul Ain. Sebab apa? Bila kita bincang, tak adil lah macam tu. Orang lelaki ada apa? Ada perempuan lain kan? Ada isteri lain selain daripada isteri dekat dunia. Dapat masuk syurga, ada bidadari-bidadari yang cantik, yang melayan, yang apa orang kata, yang suci, bersih, yang anak dara untuk mereka. Tapi kenapa orang perempuan tak ada bidadaranya yang melayan kita? Rupanya tabiat manusia. Tabiat lelaki dengan tabiat perempuan itu memang macam tu. Daripada dunia sampailah ke syurga, maka Allah meraihkan tabiat tersebut, iaitu apa? Orang perempuan ni dia setia. Orang perempuan ni dia, kalau dia dah cinta pada si A tu, dia tak boleh bagi lagi dah cinta pada si B. Anak lain, cinta anak lain. Dia cinta pada pasangan lah. Ya? Maksudnya bila pasangan tu dia akan fokus orang perempuan. Kerana cinta dan kasih sayang dia akan bagi semua sekali. Tapi orang lelaki, dia punya sifat dia, katalah kalau dalam dunia ni, Allah bagi orang lelaki boleh kahwin dengan semua wanita, dalam dunia ni dia seorang, dia kata nak ke tak nak? Kita kena tanya tuan-tuan kita lah. Rasa-rasa. Kalau seorang lelaki boleh kahwin dengan semua wanita dekat dalam dunia ni, dia seorang, tapi kahwin dengan berjuta wanita, rasanya dia nak tak? Dia tak mampu. Akak pula yang hadkan kemampuan dia. Kalau tanya dia lah, kehendak, kita kata kehendak dia ingin ke tak? Dia akan jawab yang betul-betul sebenarnya dia nak. Dia nak, maksudnya perempuan tu kalau 1000 pun bagi kat orang lelaki tak cukup. Kalau ikut jiwa mereka, itulah jiwa mereka. Jiwa mereka mesti jiwa yang dia macam, dia nak lagi. Sebab tu Allah bagi dekat syurga tu pelbagai bidadari yang akan melayan seorang lelaki. Tapi yang perempuan ataupun isteri dia di dunia, yang itu sekiranya dia masuk syurga, perempuan itu akan menjadi ketua kepada bidadari-bidadari yang lain. Jadi ketua ni dia akan jadi lagi super diva lah dekat dalam syurga kan. Kalau dia lah yang hurratul ain tadi pun memang dah kalau kulit tu putih dia sampai darah tu boleh nampak lah darah tu jalan. Maksudnya yang ketua bidadari tu lagi dahsyat lah. Kulit macam kaca, sahabat-sahabat. Oi, tak tahulah kan. Dia punya urat yang hijau pun semua nampak. Mata punya cantik. Semua bergetah anak dara. 17, sweet 17. Jadi yang hurun ain bidadari pun semua 17. Yang ketua bidadari lagi lah. 17 berganda lah. Lagi cantik, lagi muda, lagi bergetah. Itulah ketua bidadari yang akan menjadi pelayan kepada suami, yang mana sekiranya suami isteri itu adalah ahli syurga, mereka akan terus berkeluarga di syurga. Sebab tu orang sebut til jannah. Cuma kalau til jannah tak kahwin lagi, kita kata til jahannam lah. Macam tu lah kan. So jadi kena jaga perkara-perkara yang kita kata ada hak. Seseorang yang hidup di atas muka bumi ini, ada perkara yang perlu kita berikan, terutama qarabah, terutama orang yang ada darah daging dengan kita, silaturahim dengan kita,
perkara ini perlu kita letakkan sebagai benda yang red zone, ya. Kita kena bagi, jangan cari gaduh. Tapi kalau orang bergaduh dengan kita jangan melayan dia punya gaduh dia. Sebab kalau melayan memang dia akan jadi terputus. Tapi bila orang nak bergaduh dengan kita, terutama dari sudut keluarga, apa yang boleh kita buat? Kita senyap, saya rasa lagi bagus. Kita mengalah. Kerana tak semestinya yang mengalah itu akan kalah. Tapi mungkin yang betul itu akan kalah. Tapi kalau ada pihak yang mengalah, insya-Allah lama-lama yang marah tadi tu pun dah, sebab apa, tak ada geng nak bergaduh kan. Yang kawan ni duk relax je kan. Kan lama-lama akan kendur juga. Tapi kalau yang sini bergaduh, yang sini yang sini sakit hati, yang sini mengungkit ataupun mengapikan lagi, akhirnya jadi parah di dalam hubungan kekeluargaan. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa taala, menghubungkan silaturahim ini ada pelbagai cara. InsyaAllah kita sebut sedikit bagaimana caranya untuk kita menghubungkan silaturahim. Yang pertama, silaturahim ini boleh berlaku dengan kita memberikan salam. Ifshus salam. Assalamualaikum. Dengan kita memberikan salam, itu adalah satu hubungan silaturahim yang sudah bermula. Yang kedua, begitu juga orang yang bukan ahli keluarga kita. Sebab kita ada dua, satu yang namanya silaturahim, yang ini ada pertalian darah. Yang kedua, ukhuwah. Ukhuwah ini ataupun kita sebut sebagai persaudaraan. Ya? Persaudaraan ini dia tidak ada kaitan darah. So saya dengan Hanis, saya dengan sahabat-sahabat, kita semua adalah ukhuwah lah. Kan ada kaitan keluarga kat sini? Tak ada lah kan? So jadi kita ukhuwah lah. So dalam masyarakat kita, dalam masyarakat Melayu, kita macam lebih faham semua tu silaturahim, betul tak? Macam kita ni pun silaturahim. Tapi tak apalah, la masyaha fi istilah. Tidak ada perdebatan pada istilah. Tapi yang penting kita faham. Iaitu apa? Siapa saja yang ada depan aku, sama ada di keluarga ataupun bukan keluarga, kita kena buat baik. Dan cara pertama sama ada silaturahim itu di antara ahli keluarga ataupun di antara ukhuwah, iaitu kawan, ya, sepejabat, jiran, ya, masyarakat, apa lagi, ketua ataupun dalam organisasi, itu semua perlu kita mulakan. Mulakan dalam diri kita. Yang pertama, secara luarnya ataupun secara syariatnya, apabila kita berjumpa, kita berilah salam. Dalam masyarakat Melayu berat sangat mulut nak bagi salam, betul tak? Dia dia lebih suka macam hai. Macam tu. Sebab kalimah salam tu sendiri dia adalah kalimah yang tinggi. Nabi SAW disapa sepanjang perjalanan Mi'raj ke langit oleh setiap Nabi yang berada di setiap tingkat dengan kalimah salam. Kalimah salam ini adalah kalimah ahli syurga. Salamun alaikum. Suatu kalimah yang membawa kepada makna yang besar. Assalam maksudnya apa? Sejahtera kan? Maksud sejahtera tadi tu apa? Sihatlah awak. Macam tu. Orang doakan kita sihat. Elok-eloklah awak, insyaAllah. Elok dalam, elok luar. Keadaan awak ni, mungkin dalam keadaan yang tak apa elok. Assalam. Mudah-mudahan makin elok. Keadaan apa? Keadaan kewangan awak. Keadaan apa? Keadaan hati awak. Hati yang tengah derita, tengah runsing, tengah serabut. Mudah-mudahan eloklah. Besar. Sebab tu dia pakai alif lam kat ujung tu. Dia tak pakai salamu ala jasadik ataupun salamu ala malik, tapi semua assalam ke atas diri kamu, alaikum, maksudnya ke atas kamu ni apa yang ada, biar semuanya elok lah, biar semuanya yang baik saja. Subhanallah, besar, ya. Dan kemudian kita mendoakan seseorang dan kemudian orang pula mendoakan balik diri kita, ya. Wa alaikumussalam. Dan
ke atas kamu juga. Kita doakan untuk dia sejahtera, dia doakan balik untuk kita sejahtera. Kalau mengikut adab salam itu saja, satu kitab kita kena buka. Ya, satu kitab dah. Subhanallah, sangat besar. Salam ini, Assalamualaikum. Satunya, memberi salam adalah sunat dan menjawab salam adalah wajib. Jangan Assalamualaikum. Itu nak kira macam mana? Bagi salam ke tak bagi salam tu kan? Jadi, itulah kita ni nak berdoakan, doa elok-elok lah kan. Assalamualaikum. So, kita dapat pahala sebagai seorang yang mengikut sunnah Nabi. Yang kedua, mendoakan dan insya-Allah akan bertaut hati. Ya, dalam masyarakat Arab, minta maaf untuk saya katakan, yang ni memang bagus. Dalam masyarakat Arab, Assalamualaikum ni, dia akan bagi salam hatta dia tak kenal kita. Kalau nak rasa benda tersebut, kat Malaysia boleh pergi kawasan-kawasan yang ada masyarakat Arab. Contoh di Gombak. Contoh di mana lagi Ampang. Dia bagi salam pada kita walaupun dia tak kenal kita. Kita kalau kenapa bagi salam kat aku kita rasa macam kau tak kenal kan? Macam kita kenal ke? Contoh dia tu orang bagi salam pada kita. Kita kenal ke? Tak adalah, tak pernah kenal saja bagi salam macam tu. Pelik dalam masyarakat kita. Masyarakat Arab tidak. Assalamualaikum. Jadi suami saya pun kadang-kadang kalau dia ni memang itu keadaan mereka dalam masyarakat mereka memberi salam kepada orang yang tidak dikenali. Okey, baik. Itu satu bab. Yang kedua, adab-adab memberi salam yang dituntut. Orang yang lebih tinggi memberi salam kepada orang yang lebih rendah. Contoh, orang yang datang memberi salam kepada orang yang datang, yang masuk. Jadi kalau dalam kelas, pelajar-pelajar dah duduk, cikgu yang datang. Sebenarnya bukan student yang bagi salam pada guru. Guru yang bagi salam pada student. Sebab siapa? Dia yang datang. Okey? Dalam kereta. So kita jalan dekat tol. Tapi sekarang tol kita nak bagi salam tak cenggur kan? Apa benda nak bagi salam kan? Katalah kalau ada orang kan? Ada orang, siapa yang bagi salam? Kereta yang beri salam pada orang yang duduk. So yang lebih tinggi kena memberi salam kepada orang yang lebih rendah. Sebab mungkin yang dia nak bagi salam dia macam segan sikit kan. Sebab apa? Dia lebih rendah. So kalau kita berjalan, kita nampak orang yang sedang duduk, kita yang bagi salam. Assalamualaikum. So orang yang berjumpa, dua-dua berjalan, siapa yang terawal memberi salam itu lagi besar pahalanya. Ya? Ini yang dikejar-kejar oleh sahabat-sahabat Nabi untuk menjadi orang yang pertama memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ada yang bersembunyi di sebalik batu. Untuk apa? Aku kali ni nak dapat bagi salam pada Nabi. Bila dia keluar batu, dia yang terkejut. Sebab Nabi ni dia haibah tau, sahabat-sahabat. Bila orang tengok Nabi duduk dalam masjid pun, dia aura Nabi tu sangat besar. Sahabat-sahabat ni nak tengok Nabi macam tu, depan mata macam tu, tak tertengok. Jadi sebab itu orang bila tengok Nabi akan rasa kerdil, rasa macam besar tau aura tu. Jadi bila dia pergi depan Nabi, dia terkejut kan Nabi dia nak bagi salam, dia yang terkejut. Akhirnya Nabi yang bagi salam juga. Assalamualaikum. Kalah juga tak dapat juga. Ini sunnah. Ya, dapat jumpa dengan siapa-siapa, usaha untuk kita pertama bagi salam. Kalau boleh kita amalkan dalam lift, betul tak? Assalamualaikum, masuk lift. Tapi ada tempat makruh bagi salam. Pergi dekat mana? PKNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semua tengok. Ni sihat ke tak sihat ni? Makruh. Tempat awam, pergi masuk masjid, pergi tempat awam lah, tempat yang tak ada ni kan. Jangan bagi salam kat makruh. Dia pergi tempat yang rumah orang. Ada dia punya pemilik. Pergi office. Yang tu okey. Tak ada masalah. Sampai office, Assalamualaikum. Ni tak pagi-pagi semua. Belum panas lagi, belum panas. Itu orang Melayu. Tapi orang Inggeris, dia pagi-pagi dia exhaust dah panas dah. Good morning. Betul tak? Orang Inggeris pagi-pagi dia dah mood panas dah. Jadi, jadikan Assalamualaikum itu penceria kepada hari kita. Mula berjumpa dengan orang, berikan senyuman. Assalamualaikum. Kan? Wah, awak hari ni cantik lah.
kita pun ya, kenapa sebenarnya aku tak cantik ke? Oh, kau pun kan. Dia dah bersapa-sama supaya apa? Memulakan hari. Ini semua sangat-sangat indah, sangat-sangat cantik. Ini ukhuwah. Jadi syariah bagi tadi tu suatu perkara yang sangat praktikal dalam kehidupan kita. Ya, bila kita bersama dalam keadaan kita menjalinkan ukhuwah tadi, silaturahim tadi, suatu perkara yang akan menurunkan ya rahmat dan kasih sayang. Bukan senang tau kalau team building, ya, katalah bahagian latihan kita, saya rasa mungkin ada juga di City Group yang buat kursus untuk team building saja. Team building tu kita pergi, matlamat samalah. Matlamatnya apa? Nak mewujudkan kebersamaan. Nak mewujudkan kesekataan di dalam apa? Di dalam anggota, di dalam organisasi kita. Islam bagi praktikal. Setiap hari. Jumpa orang senyum. Walaupun tanpa kata. Kita rasa apa bila orang senyum kat kita? Rasa seronok kan, rasa sedih? Seronok kan? Sebenarnya, dia akan mewujudkan suatu situasi ataupun kita kata yang sangat kondusif. Bila kita senyum saja. Senyum. Tengok muka orang senyum. Kan? Allah seronoknya rasa macam tak nak berhenti kerja lah. Walaupun apa. Orang dah kata dah bersara lah akak dah 60 dah kak. Tapi seronok lah office kami ni kan. Bila tinggal kerja tu jadi rasa tak best. Sebab apa? Sebab wujud situasi-situasi yang akan menghubungkan ukhuwah di antara kita. Itu yang pertama, salam. Yang kedua, senyum. Senyum adalah satu sedekah yang boleh kita buat yang tanpa memerlukan ringgit dan sen. Senyum sahaja. Betul lah. Orang kata sampai nak suruh senyum pun kena buat kempen. Kan? Kempen senyumlah. Sampai kena buat lagu. Senyum seindah suria. Kan? Allah sampai nak kena buat lagu. Bukan susah pun. Tapi sebab apa? Semuanya bermula daripada hati. Kita ni nak senyum. Senyum tu, kalau hati kita tak bahagia, senyumnya kelat. Kelat. Pahit. Sebab apa? Hati kita derita. Jadi, senyum sebenarnya, dia adalah wajah hati kita. Dia membawa gambaran kepada hati kita. Ataupun senduk kepada apa yang kita nak korek ni. Contohlah kalau kita ambil senduk tu, masuk ke dalam nasi biryani, yang keluarnya nasi biryani lah. Kalau ambil senduk tu, di dalamnya nasi basi juga yang keluar. Jadi apa yang keluar daripada mulut kita, daripada wajah kita, sebenarnya apa yang ada dalam hati kita. Hati orang yang bahagia, dia akan redha dengan apa saja pemberian pada Allah pada hari tersebut. Lantas, dia akan jadi orang yang mudah untuk, orang kata, orang yang loose. Dia bukan orang yang ketat. Tuan, kenapa macam ni? Pagi-pagi dah buat hal. Kita salahkan orang lain, salahkan. Rupanya hati kita yang tidak menerima, tidak lapang untuk menerima apa sahaja yang berlaku. Tak apa, khair. Kalau dalam bahasa Arab, dia nak kata, this okay. Kan? Khair, insyaAllah khair. Apa yang berlaku, okey je. Okay? InsyaAllah, sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, kita mulakan daripada memberi salam, teruskan dengan senyuman, dan kita nak dapatkan hati yang bersih. Hati yang bersih itu punca untuk kita boleh bergaul dengan baik di antara sesama kita. Jangan hilangkan daripada hati ini sifat iri hati. Tak apalah, dia dapat beli handset baru. Kan? Mungkin dia dapat beli handset baru tahun ni, mungkin tahun depan aku dapat beli handset baru. Kenapa nak iri hati? Buang daripada hati ini rasa dendam. Dulu kau pernah buat aku kan, aku takkan lupa tau. Sampai bila aku takkan lupa. Bersihkan. Bila kita bersihkan, kita akan jadi orang yang bahagia, betul tak? Bukan untuk dia, tapi untuk kita. Kenapa kita nak dendam? Kenapa kita nak derita kalau kita boleh bahagia? Maafkan dia. Dan orang yang hati dia bersih, insyaAllah dia tidak akan mencari masalah di antara sesama kita
tapi dia cari apa yang boleh membahagiakan diri orang lain. Orang yang banyak memberi, itulah erti kehidupan. Memberi apa? Memberi apa yang dia ada. Memberi bahagia, memberi bantuan, memberi keseronokan, memberi kebaikan, itulah orang yang erti bahagia sebenar. Sebab kita, untuk diri kita, biasanya orang yang buat untuk diri, dia tak akan rasa puas. Tapi orang yang buat untuk orang lain, dia akan rasa walaupun dia tak dapat, tapi dia akan rasa sangat-sangat seronok, sangat-sangat puas dengan pemberian dia kepada orang lain. Ibu-ibu yang saya kasihi, sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu sedikit ya daripada perkongsian dan tazkirah pada hari ini, iaitu berkaitan dengan silaturahim. Ya, mudah-mudahan daripada surah Muhammad ayat 22 dan 23 tadi memberikan suatu sentapan kepada hati-hati kita untuk kita mengambil benar-benar silaturahim. Ukhuwah adalah perkara yang sangat penting yang akan membawa kita suatu jalan yang memudahkan kita jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada hari ini saya ada beberapa sedikit maklumatlah daripada kami pada DRL. InsyaAllah boleh hadis kita agihkan dahulu sebab kita akan bersama dengan okey.